Untuk menghadapi Ramadan Mubarak, Ramadan Karim, kita juga kenang jasa dan pengorbanan pejabat awam. Maka untuk memastikan Aidilfitri itu disambut dengan perbanyakkan amal dan munajat kepada Allah SWT dan meringankan beban mereka, kerajaan bersetuju untuk menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM700 kepada semua penjawat awam. Grade 56 ke bawah, grade 56 ke bawah. Termasuk lantikan kontrak selain RM350 juga akan disalurkan kepada pesara kerajaan. Datuk Yang Dipertua, saya ingin akhiri dengan menyatakan penghargaan ke seluruh pasukan kerajaan perpaduan yang membantu melaksanakan program. Keperluan kaum wanita, terutamanya mereka yang terpaksa berhenti bekerja selepas tempoh cuti bersalin untuk menjaga anak-anak. Bagi menggalakkan wanita kembali bekerja, Perkeso akan meminda aktanya untuk membolehkan pemberian geran bersamaan 80% daripada nilai gaji yang diinsuransikan pekerja. Dianggarkan lebih 130,000 wanita yang kembali bekerja selepas bersalin akan mendapat manfaat daripada geran ini, melibatkan dana keseluruhannya RM290 juta. Saya menyeru supaya majikan memainkan peranan dan turut bertanggungjawab menyediakan pusat jagaan kanak-kanak di pejabat dan di kilang. Selama ini pusat jagaan hanya disediakan oleh kerajaan. Jadi kita harus pantau supaya syarikat-syarikat besar dan kaya sepatutnya menyediakan tempat untuk bayi dan kanak-kanak sementara ibu bekerja. Kepada penjawat awam, kerajaan akan menyediakan subsidi yuran taska RM180 sebulan selain menaikkan had kelayakan pendapatan bulanan isi rumah yang layak daripada RM5,000 kepada RM7,000. Terkait hal yang sama, bagi memperluas akses pendidikan awal kanak-kanak, kerajaan akan meneruskan pembinaan 80 buah taska dan tabika kemas termasuk 13 projek baru. Masih rendah. Kerajaan beriltizam untuk membantu rakyat membina semula simpanan persaraan bagi memastikan simpanan yang ada kelak mencukupi untuk membiayai hari persaraan. Kepada ahli yang berumur antara 40 hingga 54 tahun dengan simpanan KWSP kurang RM10,000 di dalam akaun satu mereka, kerajaan bersetuju untuk membantu mereka dengan caruman simpanan KWSP akaun satu sebanyak RM500 juta kepada kelompok ini. Ini manfaat kepada 2 juta ahli KWSP, melibatkan peruntukan hampir RM1 bilion. RM500 juta. RM500. RM500. Terima kasih. Dia dah 2 jam dah ya. Pada masa yang sama, kerajaan berharap rakyat mempunyai simpanan persaraan yang mencukupi akan terus menyumbang supaya semua lapisan pencarum. Terima kasih dan hargai kesabaran mereka selama ini walaupun terhimpit dengan kenaikan kos sara hidup yang mencengkam. Sukacita diumumkan. Kerajaan bersetuju menambah pendapatan boleh guna M40 melalui pengurangan kadar cukai pendapatan individu. Dan saya percaya ini akan memberikan lebih banyak keselesaan kerana 2% yang melibatkan anggaran di sekitar RM35,000 hingga RM100,000 untuk melegakan tekanan hidup golongan menengah tadi. Pengurangan ini memberikan insya-Allah 2.4 juta pembayar cukai dengan lebihan pendapatan boleh guna sehingga RM1,300 sebulan. Kesihatan.
peruntukan kedua terbesar, 36.3 bilion ringgit, penambahan yang paling besar ketimbang 32.4 bilion ringgit tahun lalu. Komponen utama peruntukan ini melibatkan keperluan perolehan perubatan, reagen, vaksin dan bahan guna habis termasuk peruntukan 3 bilion ringgit bagi lentekan baru secara tetap dan kontrak lebih 1,500 pegawai perubatan, pegawai pergigian dan pegawai farmasi yang menunggu sekian lama. Kesesakan kemudahan kesihatan kerajaan akan cuba diperbaiki termasuk melalui menyumber luar pesakit daripada hospital yang sesak kepada hospital lain dan juga mengadakan beberapa skim termasuk hospital universiti, hospital tentera yang dipersetujui akan diberikan kelengkapan untuk membantu kesesakan hospital seperti Hospital Selayang. Kerajaan memperkenalkan skim perubatan madani khusus untuk golongan miskin mendapatkan rawatan kesihatan di klinik dan pengamal perubatan am swasta GP seperti mana dilaksanakan Kerajaan Selangor. 120 juta ringgit disediakan untuk tujuan ini, memudahkan rakyat sampai ke GP, tak perlu pergi ke hospital untuk sakit penyakit-penyakit yang ringan yang boleh dikendali oleh GP. Hospital kebajikan berdaftar sebagai syarikat berhad menurut jaminan diberi pengecualian cukai pendapatan bersamaan amaun perbelanjaan kebajikan. Kerajaan akan membina blok wanita dan kanak-kanak dengan kapasiti 476 katil dengan kos hampir 700 juta ringgit di Hospital Melaka. Kerajaan juga memulakan kerja awalan menaik taraf sebanyak 26 buah hospital termasuk pembesaran Hospital Kuala Kangsar, Jelebu dan Pontian yang telah berusia hampir ini mengimarahkan masjid. Maka menghargai jasa dan keringat mereka, kerajaan bersetuju menaikkan allowance bagi 35,000 guru kafa, menaikkan menjadi RM1,100 dengan peruntukan tambahan lebih 40 juta ringgit. Memberikan sumbangan khas RM600 kepada imam, Bilal, Tok Siak, Noja, Marbut, guru kafa dan guru takmir. Seramai 70,000 orang akan menerima sumbangan ini melibatkan lebih 40 juta ringgit. Saya sebutkan dalam konteks ayat Quran tadi supaya masjid itu diimarahkan, dijadikan tempat untuk melatih, memberi penerangan dan meningkatkan kefahaman Islam kepada rakyat. Peranan guru adalah penting. Mendidik dan memanusiakan anak-anak. Selaras dengan arus pemodenan, keperluan pengajaran dan pembelajaran guru perlu segera beradaptasi dengan teknologi digital. Bagi tahun 2023, kerajaan akan membekalkan sekolah dan institusi pendidikan KPM dengan 50,000 komputer riba. Dan saya telah beritahu kepada Menteri Pendidikan, kita tak mahu ulangi umum dan komputer tak sampai. Komputer semuanya mesti sampai sebelum skop 3 tahun ini. Kalau tak sampai, Menteri kita jasian. Dan rancangan Malaysia dan rancangan makanan tambahan ditambah kepada 770 juta ringgit yang akan memanfaatkan 700,000 pelajar. 108 juta ringgit bagi program makanan prasekolah manfaat kepada 240,000 ringgit per pelajar murid prasekolah. Saya ingin mengusulkan sesuatu yang drastik pada tahun ini, yaitu tahun 2023 adalah tahun kita noktahkan miskin tegar yang berjumlah 130,000 orang rakyat yang susah tanpa mengira latar belakang, kawasan dan negeri. Maka dengan pendekatan ini, kita akan mencatat untuk tahun ini
kemiskinan tegar sifat yang serius. Tidak unjuran 5 tahun atau 10 tahun, tetapi menetapkan juga dengan penyelarasan Kementerian Ekonomi, badan-badan yang boleh menentukan jumlah daripada 130,000 orang ini yang dikenal pasti supaya tidak tertekan dan kembali jatuh ke peringkat kemiskinan tegar tahun berikutnya. Premier Sarawak dan Ketua Menteri Sabah yang bersetuju untuk meneruskan program yang sedia ada, tapi ditambah untuk menumpu menggunakan hasil bayaran petroleum Sarawak dan Sabah untuk tujuan pembasmian kemiskinan tegar. Selaras dengan itu, Kementerian Kewangan juga akan memastikan peruntukan wang ehsan Kelantan dan Terengganu disalurkan secara langsung untuk membantu rakyat miskin tegar. Menyokong hasrat yang sama, kerajaan menyediakan 30 juta ringgit untuk menyokong usaha yang dibuat oleh UNDP dan Kumpulan Rentas Parti Parlimen Malaysia, yakni bagi memperbanyak aktiviti berkaitan matlamat pembangunan lestari Sustainable Development Goals SDG. 10 juta ringgit bagi menggerakkan program kebun komuniti di peringkat parlimen. Untuk musim tengkujuh, kebanyakan di Kelantan Terengganu, kita setuju supaya sumbangan musim tengkujuh dinaikkan daripada RM600 kepada RM800 untuk tempoh 4 bulan. Untuk pekebun kecil tadi saya sebut, ini akan membantu 320,000 orang pekebun kecil. Bagi meningkatkan permintaan getah sekaligus menambah pendapatan pekebun kecil, kerajaan akan menyediakan 50 juta ringgit untuk menggunakan Kaplam Modified Bitumen CMB bagi penyelenggaraan jalan. Ini kaedah penggunaan getah untuk jalan. Pesawah padi. Penyaluran subsidi, insentif seperti harga padi, baja padi, padi huma, 1.6 bilion ringgit diteruskan. Sumbangan tunai kepada pesawah padi RM200 sebulan untuk tempoh 3 bulan atau semusim melibatkan 240,000 pesawah dengan peruntukan RM228 juta. Sebelum ini saya telah menyampaikan pandangan penghargaan kepada Bernas kerana menyediakan dana RM60 juta kepada pesawah. Ini maknanya kalau kita berunding dengan syarikat besar ini, menggunakan dana mereka untuk sampai kepada rakyat dan tidak mengambil komisen untuk diri kita, dia lebih mudah dalam rundingan. Ini saya dah tengok, pertamanya kita minta RM60 juta sekaligus diberikan. 10 juta dan 50 juta bawah Menteri Pertanian. Dan keduanya, saya ingin umumkan, setelah berunding dengan Bernas, Bernas bersetuju membuat perkongsian keuntungan. Ini setelah 30 tahun Bernas. Tidak ada usaha sedemikian. Hari ini saya nak umumkan, Bernas bersetuju membuat perkongsian keuntungan daripada import beras dengan menyumbang 30% keuntungan bersih kepada pesawah padi. Datuk Yang Dipertua, inilah sebabnya mengapa saya kata ketelusan, mengelak ketirisan, mengelak daripada rasuah dan penggunaan kekayaan akan memberi manfaat secara langsung kepada rakyat. Pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi akan diperuntukkan RM15.3 bilion tambahan daripada RM14.5 tahun 2022. RM436 juta membaik pulih infrastruktur, mengganti peralatan usang. 35 juta dana meningkatkan kesalin hubungan internet di Institusi Pendidikan Tinggi di bawah program Malaysia Research and Education Network. R&D 428 juta itu lebih 2.5 bilion ringgit disediakan bagi melaksanakan projek-projek melibatkan perasanan awam yang kebanyakannya untuk manfaat Sabah dan Sarawak, melibatkan projek jalan dan lampu jalan serta bekalan air dan elektrik.
kerajaan komited meneruskan menyegerakan pelaksanaan lebuh raya Pen Borneo Sabah dan Sarawak dan Sarawak Sabah Link Road dianggarkan melibatkan kos keseluruhannya 20 bilion ringgit dengan jajaran lebih daripada 1,000 kilometer. TPM 2 diamanahkan untuk menyelenggarakan ini kerana kita tidak mahu kisah Pen Borneo Highway ini diceritakan dalam tiap belanjawan sehingga hampir 20 tahun. Jadi kita mahu menyegerakan supaya projek ini dapat diselesaikan dalam masa yang terdekat. Saya juga telah umumkan projek-projek untuk Sabah dan Sarawak yang mencecah 50 juta ringgit dikendalikan sendiri oleh Kerajaan Negeri Sabah dan Sarawak.